selamat datang ke channel Cikgu Linda. Bersama dengan Cikgu Linda di dalam kelas sejarah lagi. Cikgu akan meneruskan subtopik terakhir di dalam bab 6, iaitu subtopik 6.4, peningkatan seni bina dalam tamadun Rom. Seperti yang anak-anak telah lihat video cikgu sebelum ini, kita telah mengetahui tentang lokasi tamadun Rom dan masyarakat ataupun penduduk pada zaman tamadun Rom ini, dan era kegemilangannya. Sekarang subtopik ini kita nak lihat kepada seni bina. Seni bina tamadun Rom sangat hebat, sangat unik. Mari kita terokai bersama-sama. Anak-anak cikgu, sebenarnya di sini pada era tamadun Rom, mereka telah terkenal dengan kepakaran dalam bidang seni bina. Mereka ini membina bangunan yang bersaiz besar. Bukan sekadar bersaiz besar, tetapi mampu berdaya. Tahan. Mempunyai ketahanan yang tinggi dan kekal sehingga kini. Dan ada yang masih kekal sehingga kini. So, tiga lah ni tiga isi penting kat sini. Bangunannya bersaiz besar, mempunyai ketahanan yang tinggi dan ada yang masih kekal hingga kini disebabkan oleh kepakaran yang dimiliki oleh masyarakat dalam tamadun Rom. Kenapa mereka boleh maju dalam aspek seni bina? Sebab mereka mempunyai kepakaran pendidikan, kewangan, teknologi, dasar pemerintahan yang baik, mereka ada buruh atau hamba yang ramai dan sumber alam untuk membantu melaksanakan pembinaan tadi. Inilah faktor-faktor yang membuatkan seni bina tamadun Rom ini terkenal. Ciri-ciri pembinaan bangunan di tamadun Rom, dia mempunyai ciri yang bersaiz besar, bangunan sangat-sangat besar. Kemudian tiang-tiang pula diguna dia ada pengaruh daripada gaya Yunani yang tiang-tiang besar ni. Kemudian penggunaan siling yang dalam dia yang sangat-sangat cantik. Kubah ada seni bina yang menggunakan kubah berbentuk bulat seperti ini. Kemudian batu-batu dilepa dengan simen. Bukan sebenarnya batu saja biasa, tapi disalut dengan simen. Ada yang menggunakan marmer. Ada hiasan dalaman yang sangat cantik kalau tengok di bahagian interior ni dalam bangunan itu. Dan bumbung juga dibuat dengan struktur yang melengkung. Ni pun melengkung. Ni bukan bumbung. Ni bumbung. So, anak-anak ingat ya, ada 8 ciri binaan bangunan seni bina tamadun Rom. Kita akan lihat satu persatu seni bina tamadun Rom yang menjadi keagungan mereka pada satu masa dahulu. Kalau tengok kat sini pun, ya Allah, besarnya lah stadiumnya ni kan. Nampak macam stadium. Mari kita lihat apakah ini. Ya, itu adalah Colosseum. Sangat besar kan? Ini adalah keagungan tamadun Rom. Inilah Colosseum ni, keagungan tamadun Rom. Ia dibuat oleh Raja Vespasian pada tahun 72 Masihi dan diselesaikan oleh anaknya pada tahun 80 Masihi. Colosseum ni digunakan untuk buat persembahan dan pertandingan bersaiz besar. Contohnya gladiator lah. Gladiator macam ni lah. Bergaduh lawan. Sistem pengurusan penonton setanding dengan stadium zaman moden. Walaupun kata zaman dulu, tapi pengurusan atau kita kata management, macam mana mereka menguruskan orang yang ramai itu sangat cekap. Ciri-ciri binaan Colosseum ini tingginya 50 kaki, sangat tinggi. Lebar 156 meter lebarnya, luas 2.5 hektar luas kawasan ini. Tetapi luas kawasan arena ni 85 meter darab dengan 54 meter. So boleh muat antara 50,000 orang pada satu masa.
Ibarat macam stadium bola sepak kita lah kan, yang besar kan. Kemudian ada 80 pintu masuk dan tempat duduk bertingkat-tingkat. Ini kalau awak nak tengok ni, cerita orang putih cukup banyak ni, cerita English ni. Okey, cerita orang putih, saya tak ingat dah tajuk apa, tapi banyaklah berlakon kat tempat macam ni. Okey, tempat bersejarah ni. Okey, yang kedua kita ada Pantheon. Okey, ini adalah binaan kubah terbesar. Okey, kubah kat belakang ni dia dijadikan tempat penyembahan dewa dewi masyarakat tamadun Rom. Dibina oleh Marcus Vipsanius Agrippa pada tahun 27 Masihi, tetapi ianya musnah dalam kebakaran pada tahun 80 Masihi. Okey, dan kemudian dibangunkan semula oleh Maharaja Hadrian pada tahun 125 Masihi. Okey, ciri binaan Pantheon ini, dia mengambil gaya binaan zaman Yunani, terutama di bahagian hadapan yang mempunyai tiang yang kukuh dan besar ini. Kemudian puncak Pantheon, hujung tadi ni atas ni, okey, ruang terbuka yang dikenali sebagai oculus. Okey, cahaya boleh masuk di sini yang cikgu tunjuk bulat ni. Okey, menyinari kawasan ruangan dalam binaan. Kemudian atap dia bersaiz besar dengan diameter 43 meter. Sangat besar. Dan bangunan ini masih ada sehingga yang ketiga kita ada amphitheater ataupun dikenali sebagai Colosseum mini lah, bersaiz kecil sikit lah daripada Colosseum yang tadi, dan ia bersifat terbuka. Okey. Sama juga digunakan untuk buat persembahan seni, pertunjukan dan glitter lah di kawasan-kawasan pertempatan kita lah, tapi bersaiz kecil. Dia berbentuk lingkaran. Okey, nampak lingkaran sini, bulat, ni pun bulat kan. Kita ada banyak tau sebenarnya. Amphitheater ni ada 230, dibina di seluruh Rom dengan pelbagai saiz dan kapasiti lah. Tengok kawasan besar buat besar, kawasan kecil kita bina kecil, tetapi masyarakat penduduk boleh keluar beriadah. Okey, duduk dekat luar buat aktiviti luar. Okey, kita ada amphitheater El Jem di Tunisia, boleh muat 16,000 orang. Di Arles, Perancis, boleh muat 20,000 orang. Lagi besar lah maksudnya kan. Kemudian kat sini membuktikan bahawa pengaruh dan cara hidup masyarakat zaman dulu suka buat aktiviti di luar rumah. Yang keempat kita ada aquaduk. Inilah aquaduk. Okey, pengawalan dan perancangan air yang sistematik. Okey, menunjukkan kepakaran, teknologi dan jurutera pekerja Rom lah. Okey, apa tugas aquaduk ni? Dia membekalkan air ke rumah kediaman dan sekitar bandar dalam Empire Rom. Penting ya aquaduk ni. Dan selain itu, dia juga menyalurkan air ke tempat mandi awam dan binaan utama termasuk Colosseum sewaktu acara gladiator diadakan. Maksudnya ada punca air lah di Colosseum tu. Okey. Aquaduk pertama dibina di Aqua Appia yang panjangnya 16 km pada tahun 312 sebelum Masihi. Kemudian kita ada Aqua Virgo yang dibina pada tahun 19 sebelum Masihi oleh Marcus Agrippa juga. Hebat kan Marcus Agrippa ni? Kalau awak perasan tadi banyak nama dia diguna, 3 kalau tak salah cikgu. Okey. Kemudian dia dibina berdasarkan kajian mendalam terhadap aspek mutu sumber air yang ada, aliran air dan lokasi. Okey, yang terkenal termasuk Pont du Gard di Perancis. Kita ada 3 tingkat. Bayangkan 3 tingkat, tinggi mana masyarakat dulu buat. Hebat kan jurutera mereka, hamba mereka, pekerja-pekerja mereka buat menyiapkan aquaduk ini. Okey, seterusnya kita lihat kepada Jalan Raya Tamadun Rom. Okey, ia dibina pada tahun 500 sebelum Masihi sebagai sistem pengangkutan yang menghubungkan bandar-bandar utama untuk memudahkan pergerakan tentera. Okay, jalan raya ni dibuat ni berlapis-lapis lah, menggunakan batu besar, batu kecil dan batu kerikil. Tapi strata jalan raya mereka tahan dan kuat
boleh menahan beban yang lalu, maksudnya bawa kereta kebal ke kan. Okey, ni nampak pergerakan pasukan tentera. Walaupun nampak batu je macam ni, okey, tapi binaan mereka kuat. Ini contohnya lah masa pemasangannya, tapi ada berlapis-lapis lah, 4 lapis, 3 lapis batu yang digunakan. So nampak luasnya, okey, 1.3 meter lebar dan 20 kaki lebar. Kemudian di sepanjang jalan raya ini ada batu tanda, nak menunjukkan jarak satu kawasan dengan kawasan yang lain. Maksudnya ada tanda kilometer lah kita baca pada zaman sekarang kan. Okey, mileage dia. Okey, ni jaraknya berapa, jalan sikit dah ke berapa. Okey. Kemudian ada longkang kecil. Ni contoh longkang ni. Okey, ni tepi-tepi ni. Okey, untuk mengalirkan air agar tidak bertakung di jalan raya. Okey, tak licin. Seni bina ke-6, kita ada tembok pertahanan. Di mana-mana negara mesti ada tembok pertahanan. Contoh tadi di Yunani. Okey, sebelum ni pun awak dah belajar di tamadun Mesopotamia, Mesir Purba. Semua ada tembok. Okey, termasuklah China. Dan juga di tamadun Indus. Okey. Kenapa ada kat sini tembok pertahanan tamadun Rom? Sebab nak melindungi daripada musuh. Dan dia jadi pemisah antara kawasan terletak di bawah kuasa Rom dan kawasan bukan wilayah Rom. Okey. Kemudian antara tembok terkenal adalah tembok Hadrian di Britain. Dibina oleh Maharaja Hadrian pada tahun 122 Masihi. Okay, ciri-ciri binaannya. Dia bermula pada tahun 100 Masihi menggunakan batu yang disusun memanjang dan ketinggian 5 meter. Bayangkan tinggi mana 5 meter? Okey. Setiap di antara tembok ini, okey, dia ada kubu kecil. Ni contoh kubu kecil dekat sini, kotak ni. Okey, di setiap jarak antara 1.6 km akan ada kubu kecil tadi. Maksudnya bila ada kubu kat sini adalah askar. Sebab nak jaga, nak pantau. Okey. Pantau untuk jaga sempadan mereka lah, ataupun nak tengok musuh, nak jaga daripada musuh datang. Kemudian kubu tu meletakkan tentera, betul tadi, dan panjang dia adalah antara 117 km tinggi panjangnya dan tingginya 5 meter. Tembok ni panjangnya 117 km, tinggi tembok 5 meter. Bayangkanlah tinggi mana. Okey, yang ketujuh. Kita ada tempat mandi awam. Sekarang pun ada kan? Okay, dulu lagi ada kan? Sebab masyarakat Rom percaya mandi itu penting. Sebab nak membersihkan diri dan kesihatan dan melambangkan mereka sudah ada tamadun. Okay? Tempat mandi ini boleh digunakan oleh semua orang awam, tetapi dikenakan bayaran. Bayaran. Okay, dalam tempat mandi ini, tempat mandi ini adanya tandas, ruang mandi, tempat urut atau spa, masaj, ada library untuk baca, ada bilik rehat, macam bilik hotel lah, kan? Dan gym, tempat bersenam. Sekarang kita panggil gym kan, kalau kat pergi hotel kan. Okay, ni ibarat macam swimming pool ataupun kita kata taman tema air lah sekarang. Dulu tempat mandi awam. Okey, dia ada ruang mandi. Ruang mandi dia ada 3 lah. Ada mandi air panas, ada mandi air sejuk, suam dan beruap. Sangat special kan. Nak mandi air panas boleh, nak mandi air sejuk boleh. Nak steam beruap pun boleh. Okey. Kemudian tempat mandi terkenal ada Caracalla, dibina oleh Maharaja Caracalla pada abad ke-3 Masihi dan memuatkan antara 1,500 orang pada satu masa. Ramai ni, besar ni, boleh kira besar lah. Okay, nampak tak kat sini? Kalau awak nampak kan suasana mandi kat sini meriahnya kan, boleh santai-santai, macam ibarat kita pergi pada zaman sekarang lah. Ya, terima kasih anak-anak cikgu kerana setia bersama dengan Cikgu Linda sehingga ke akhir rancangan. Cikgu harap anak-anak murid dapat mengetahui
tentang seni bina, keistimewaan mereka, kehebatan seni bina tamadun Rom ini. Walaupun pada zaman dahulu teknologinya tidak sehebat teknologi pada zaman kini, tetapi dengan adanya kepakaran mereka, mereka boleh membuat seni bina ataupun kata bangunan yang hebat pada zaman itu, dan masih lagi kita kata ada sebahagian masih kukuh berdiri sehingga ke hari ini. Pembangunan mereka sangatlah terancang. Dengan adanya seni bina itu, bangunan itu, mereka menjadi semakin terkenal dan berkembang dengan pesat. Seni bina mereka adalah satu kata kehebatan di dunia lah untuk kita pelihara dan jaga dia sebaik mungkin, dan ia dijadikan benchmark lah kepada tamadun-tamadun lain ataupun negara-negara lain berkembang seiring dengan tamadun Rom dan tamadun Yunani. Sehingga kita berjumpa lagi pada episod akan datang. Jangan lupa like, share dan subscribe channel Cikgu. Teruskan bersama channel Cikgu, teruskan menyokong dan setia bersama dengan channel Cikgu Linda. Terima kasih. Assalamualaikum.